Yang keenam, tanda kiamat yang telah berlaku, menyalanya api di tanah Hijaz. Api di tanah Hijaz yang menyala sehingga kesannya dapat dilihat pada tengkuk unta di Busra, nama negeri Syria. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La taqumu sa'atu hatta takhruja narun min ardil Hijaz tudi'u a'naqal ibil bi Busra." Maksudnya, tidaklah berlaku kiamat sehingga keluar api dari bumi Hijaz menyinari leher-leher unta di Busra. Yang ketujuh, tamatnya sistem jizyah dan kharaj. Ini panjang juga ni, iaitu sistem cukai. Jizyah ialah cukai dikenakan kepada kafir zimmi yang tinggal di negara Islam. Sekarang tak ada. Tanda yang sedang berlaku dan akan berlaku. Yang ini yang kita nak dengar ni. Peperangan demi peperangan dan pembukaan kota-kota Islam. Antaranya, kemenangan umat Islam ke atas Parsi, Rom, India dan Istanbul. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iza halaka Kisra fala Kisra ba'dahu, wa iza halaka Qaisaru fala Qaisara ba'dahu, wallazi nafsi biyadihi latunfaqanna kunuzuhuma fi sabilillah." Apabila mati Kisra, tiada lagi Kisra selepasnya. Apabila mati Kaisar, tiada Kaisar selepasnya. Demi zat yang jiwa Muhammad ini di tangannya, kamu akan menggunakan harta mereka di jalan Allah. InsyaAllah lepas ni kita akan buat edaran kutipan derma, tapi sekejap lagi. Kita akan buat pelancaran. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam turut memberitahu tentang peperangan akan berlaku selepas zaman baginda dan peperangan yang berlaku sebelum kiamat. Antaranya ialah peperangan di negara India yang telah berlaku dan peperangan yang dipimpin oleh Nabi Isa alaihi salam yang belum berlaku. Orang Islam yang terlibat dengan kedua-dua peperangan ini dijamin keselamatan daripada api neraka oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Isabatani min ummati ahrazahumallahu minan nar. Isabatun taghzul Hind wa isabatun takunu ma'a Isa bin Maryam alaihi wassalam." Dua golongan umatku Allah selamatkan daripada api neraka, iaitu golongan yang memerangi India dan satu golongan yang bersama Isa alaihi salam. Riwayat An-Nasai. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga memberitahu peperangan umat Islam dengan Turki. Hadis ini beri dua tafsiran, sama ada Turki yang dimasukkan negara Turki yang wujud pada hari ini ataupun bangsa yang berbahasa Turki. Nabi sebut, "La taqumu sa'atu hatta tuqatilu Turk." Tidak berlaku kiamat sehingga kalian memerangi bangsa Turk, iaitu Turki. Kemudian yang kedua yang akan berlaku iaitu kemunculan Dajjal. Kemudian yang ketiga iaitu kemunculan fitnah dan ujian. Lebih banyak dosa, kufur, mengkufur, bunuh dan lain-lain banyak. Dan lain-lain maksiat yang akan berlaku. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Bismillahirrahmanirrahim. "Inna baina yadihi sa'ati fitanan, ka qita'il laylil muslim. Yusbihu ar-rajulu fiha mu'minan, wa yumsi kafiran wa yumsi mu'minan, wa yusbihu kafiran. Al-qa'idu fiha khairun minal qa'imi wal mashi fiha khairun minas sa'i." Sadaqah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya sebelum berlaku kiamat, berlaku fitnah-fitnah seperti gelapnya malam. Seorang lelaki pada waktu pagi beriman dan kafir pada waktu petang. Seorang lelaki lain pada waktu petang seorang mukmin, pada waktu pagi dia kafir. Orang yang duduk lebih baik daripada orang yang berdiri. Orang yang berdiri lebih baik daripada yang berjalan. Dan orang yang berjalan lebih baik daripada orang yang berseger. Allahu Akbar. Hadis ini menyebutkan tentang antara tanda-tanda dekatnya kiamat, ramai mana orang yang sangat mudah kufur. Pagi beriman, petang kufur. Malam beriman, pagi kufur. Subhanallah, dalam bab ini para jemaah sekalian, suka saya ingatkan diri saya dan semuanya, cubalah kita cari dalam internet, dalam Google, cari sumber yang sahih ya. Taib antara pembatal-pembatal syahadah. Perkara yang boleh menyebabkan syahadah kita terbatal. Ada banyak yang disusun oleh para alim ulama berdasarkan hadis Nabi dan sebagainya. Sebab apa? Ramai yang tidak sedar syahadahnya telah pun terbatal dengan perbuatan-perbuatannya. Dia tak sedar dia melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya nak cerita satu perbualan yang benar. Saya dengan pensyarah di sebuah universiti. Satu malam saya dijemput. Ada ramai pelajar universiti dah datang dan juga ramai juga pensyarah. Dia punya dekan pun turun dan sebagainya.
Masa dekat meja saya borak dengan pensyarah perempuan. Saya katanya, apa masalah utama pelajar-pelajar universiti hari ini? Dia kata pertama ustazah, sebab kebetulan memang dia jaga bab hal ehwal pelajar. Yang pertama, peningkatan kadar nak bunuh diri di kalangan mahasiswa-mahasiswi. Mereka ni bukan sekadar memang niat nak bunuh diri. Mereka memang merancang nak bunuh diri. Dan ada beberapa kes kita boleh selamatkan mereka dah buat pun apa yang mereka rancang untuk bunuh diri. Saya tanya punca apa? Punca tekanan paling utama adalah kerana belajar. Memang betul lah. Yang kedua, kerana terlalu mengejar pandangan manusia. Sebenarnya itu yang pertama. Ada kawan saya, dia pensyarah, dia kata ada pelajar dia tekanan mental, sakit jiwa, depression sampai tak boleh belajar. Tekanan apa? Tekanan terhadap penampilan diri. Daripada bilik pun nak pergi tandas pun tak boleh kalau tak bersolek. Apatah lagi kalau nak keluar, nak pergi kelas tak boleh. Soalannya kalau boleh tidur pun bersolek. Betapa tekanan kepada generasi hari ini. Cantik itu diberi definisi berdasarkan apa yang mereka tengok di Instagram. Yang ni cantik, yang ni tak cantik. Orang cantik dipuji, disukai ramai, orang sayang semua-semualah. Akhirnya dia rasa derita dengan ciptaan Allah terhadap wajahnya. Akhirnya dia menyalahkan Allah. Akhirnya dia rasa Allah tidak adil dengan dia. Dia rasa kenapalah Allah buat dia muka macam ni. Tekanan itu berlega-lega dalam fikirannya. Tak ada keyakinan diri. Buat sesuatu nak perhargaan manusia. Tak dapat perhargaan manusia, stres. Dia buat pengorbanan, pensyarah tak puji. Benci pensyarah tu. Sakit jiwa, tekanan mental. Anak-anak muda kita hari ini. Punca sebenar adalah jauh dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang kedua dia kata ustazah, masalah utama pelajar kita hari ini terlibat dengan khurafat. Saya kata macam mana ustazah tahu terlibat dengan khurafat? Dia ustazah. Bila kita buat spot check asrama, mahasiswa-siswi kita ni, kita jumpa banyak tangkal. Yang mereka pakai pada tangan, pakai pada leher, banyak tangkal. Bila kami tanya tangkal ni untuk apa? Mak ayah saya yang bagi. Untuk apa? Supaya bijak dapat jawab dengan baik. Ya tu ustazah, hari ni ramai ibu bapa bagi anak pakai tangkal. Ibu bapa pula cenderung nak perhatian manusia. Anak bijak, anak cerdik, anak cemerlang dibangga-banggakan. Kalau anak kurang bijak tapi jaga solat tak bising. Yang tu tak pandang. Anak yang bijak ni dapat straight A, dapat apa. Walaupun tak solat tak marah sangat. Disayang-sayang, ditatang-tatang. Terlalu mengejar periktirafan manusia. Sampai sanggup buat amalan khurafat supaya anak ni sentiasa cemerlang ni. Anak ni pula jawab, saya kena pakai. Ada waktu saya lepas, saya memang tak faham. Memang berkesan. Tak nak lepas. Kemudian, antara tangkal dipakai sebab apa? Ustazah dia kata, bila saya tanya kenapa pakai tangkal-tangkal ni. Ni kenapa ada jampi-jampi? Jumpa jampi, bacaan-bacaan mantra-mantra dalam hostel. Ini bacaan sihir pengasih. Supaya lelaki suka pada saya. Ini mantra ni, bacaan ni untuk orang lelaki tengok saya cantik, saya menarik. Semua ni boleh belajar dalam Google. Ada dalam internet. Bahkan ada yang dijumpai pelajar sama pelajar buat sihir. Nak marah, apalah. Ambil power ke apa ke. Sihir hari ni boleh saja didapati daripada internet. Tak payah jumpa bomo. Ada je ayat-ayat yang dibaca. Mantra-mantra yang dibaca. Puja-puji syaitan, iblis, jin. Kemudian dihantar sebut nama orang tu. Buat begini. Semua tu diajak. Masya Allah, Allahu Akbar. Sebab itu ya, ramai mana saya jumpa anak-anak ini rosak. Anak ni asalnya baik, asalnya soleh. Ibu bapa datang jumpa saya, ustazah, anak saya ni baik ustazah. Tapi dia mula rosak selepas saya bagi hadiah, telefon bimbit. Masa dapat UPSA straight A, saya janji bagi telefon bimbit.
Saya bagi telefon bimbit, janji kau dapat straight A masa PT3, dia dapat ustazah. Dia bersungguh-sungguh sebab telefon. Kalau saya nak bagi benda lain, dia tak bersungguh sangat. Bila saya kata saya nak bagi smartphone, dia punya bersungguh luar biasa. Tapi tanpa sedar, rupanya dia beri pada anak dia pisau untuk hiris diri sendiri. Sebab anak terlalu muda, beri internet pula, benda yang masuk. Akhirnya kebahagiaan dia dibentuk melalui apa yang dilihat daripada Instagram. Rumah yang selama ini dia rasa bahagia, tapi bila tengok rumah kawan-kawan dia lagi besar, mula dia rasa rumah yang ada ini tak bahagia. Dia tengok biasanya mak dia bawa pergi jalan tak jauh daripada rumah, dah seronok dah. Tapi bila tengok kawan pergi New Zealand, pergi Australia, dah tak rasa seronok, mak bawa pergi berjalan. Selama ni apa yang mak masak rasa sedap, tapi daripada Instagram tengok kawan-kawan makan sedap situ sana sini, dah rasa tak sedap dah. Semua pemikiran, cara hidup seolahnya terpandu, semua rasa bahagia itu apa yang dilihat. Na'udzubillah min zalik. Ramai mana isteri kurang syukur pada suami daripada telefon. Bang, awak ni kan daripada kita kahwin dulu sampai sekarang, awak tak pernah bagi bunga pada saya kan? Zaman mak-mak dulu, dia orang tak ada telefon, dia orang tak tahu apa berlaku kat rumah sebelah, dekat kampung sebelah tak tahu. Sekarang negara sebelah pun tahu, semua tahu. Selama ni dia isteri bersyukur. Tak apalah bang, awak tak bagi pun saya bunga, saya tak ada masalah, awak suami yang baik. Tapi hari-hari tengok orang dapat bunga, dah rasa tak senang hati dah. Kawan tu dapat gelang suami bagi, padahal suami dia gaji sikit, suami aku gaji lagi besar. Nantilah aku cubalah. Suami tak pernah meminta-minta lebih daripada suami, jadi isteri yang meminta-minta, mendesak-desak. Berhati-hatilah kita, Allahu Akbar. Ini pun Dajjal ni, Dajjal mata satu. Ke ada orang telefon ada dua ni, skrin? Tak, ini pun Dajjal mata satu. Buat perkara yang baik, sebab itu nak buka telefon pun Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah, mohon perlindungan daripada Allah. Okey. Jadi sebenarnya dah habis masa dah dekat nak habis. Jadi saya kena buat kesimpulan dah ni, ke tambah masa? Okey, terima kasih. Masya Allah. Ya. Dua lagi tu. Sebab sombong tu. Nanti tengok. Suami saya dengar tak sebenarnya? Okey. Masya Allah. Okey. Tak apa. Suami saya sedang menjaga 7 orang anak. Jadi dia memang tengah sibuk. Mungkin dia tak dengar ya. Saya insya Allah selamatlah tu semua anak dengan dia ya. Selamat, selalunya selamat. Alhamdulillah. Subhanallah. Okey, baiklah. Para jemaah yang saya kasih, yang saya hormati sekalian. Betul ke pukul 4? Ke 4 suku? Pukul 4 ya. InsyaAllah antara beberapa perkara daripada yang kita belajar hari ini, walaupun sebenarnya banyak lagi kan tanda-tanda tu tak sempat sebut tu. Apakah persiapan kita untuk berhadapan dengan segala fitnah-fitnah ini? Sebenarnya inilah antara yang perlu yang kita nak bagi perhatian. Saya rasa mungkin lebih sikit sampai 4 suku, tak apa ke? Boleh ya? InsyaAllah. Okey. Pertama, beramallah dengan satu zikir, yang mana zikir ini saya dah ulang di beberapa tempat. Ya? Ni, umum. Nak edarkan dah? Okey, baik. InsyaAllah, kita nak edarkan kutipan derma. Kutipan derma untuk tabung kuliah. InsyaAllah. Kutipan ini akan dilancarkan oleh anak-anak tahfiz. Bagi saya 2 minit. Anak-anak sabar kejap, 2 minit. Subhanallah. InsyaAllah untuk hari ini, kita keluarkanlah satu jumlah, yang mana jumlah itu kita sayang. Jumlah itu kita cinta. Masya Allah. Yang mana nafsu kita tak suka. Tetapi iman kita suka. Hari ini kita berilah makan kepada iman kita. Antara RM10 dengan RM20, mana iman suka? Tiba-tiba nak jawab RM10. Masya Allah. Saya terpulang ya pada masing-masing nak bagi berapa. Tapi apa yang kita keluarkan adalah untuk akaun kita sendiri. Jadi janganlah berkira dengan akaun sendiri. Yang akan kita nikmati selepas kita mati. Saat itu akaun Maybank, CIMB, ASB tak boleh bantu kita sedikit pun. Apa yang kita tinggalkan setelah mati akan jadi harta pusaka. Tetapi apa yang kita sedekah, itulah hak milik kita yang hakiki. Sebab itu orang yang memberi
yang dia sedar bahawanya itu adalah untuk akaun sendiri, dia tak akan berkira dengan akaun sendiri. Saya nak sebutkan satu hadis Nabi SAW. Nabi pernah bertanya, adakah di kalangan kamu yang lebih mencintai harta keluarganya ataupun harta pewarisnya melebihi hartanya sendiri? Lalu sahabat menjawab, tidak ada ya Rasulullah. Sudah tentu kami mencintai harta sendiri melebihi daripada harta kerabat. Rasulullah pun bersabda, sesungguhnya sedekah yang kamu berikan itulah harta kamu, maka cintailah harta kamu. Kerana apa yang kamu tinggalkan setelah mati adalah hak milik kerabah.